slot Mauizati, insya-Allah untuk sama-sama kita memberi ingat, untuk sama-sama kita memperingatkan diri kita juga insya-Allah. Dan bersama dengan saya tak lain dan tak bukan untuk sama-sama berkongsi bersama sahabat pendengar yang mendengar menerusi radio dan talian, menonton secara terus juga di www.tvikim.my. Kita bersama petang ini bersama yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani di Konti IKIM FM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi Ustaz berkesempatan menuntut ilmu dengan Ustaz di ruang udara ni, alhamdulillah. Dan kita dah pun selesai kurang lebih 2 minggu juga Ustaz ya, bercerita tentang apa yang berlaku di ketika seorang tu nak menghadapi maut dan sebagainya ya, sebagai peringatan. Dan kali ini Ustaz dah beralih juga satu fasa yang mana itu adalah alam yang lebih kekal Ustaz ya. Dan kali ini Ustaz membawakan tajuk tentang tanda awal dunia berakhir. Tajuk sangat penting Ustaz untuk sama-sama kita tengok-tengok kembali bagaimana kehidupan kita sehari-hari di dunia ini Ustaz. Mungkin sebagai perkongsian ilmu pada petang ini, minggu ini, silakan Ustaz. Ya, terima kasih pada Puan Nurhayati Paradi, para pendengar dan para penonton yang setia menunggu saat yang sebegini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini kita mula berbicara tajuk-tajuk yang penting dalam perjalanan hidup kita, dan kita sentiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa berada pada jalannya dan jalan yang paling lurus dalam kehidupan kita. Amin. Itu jalan yang sentiasa kita berdoa kepada Allah. Dalam Al-Quran Karim kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang disebut minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jalan yang di kalangan para nabi, para awliya salihin, dan juga para syuhada dan juga orang-orang yang saleh, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Itu jalan yang kalau kita tanya jalan yang paling sukar di atas dunia ini, itu yang disebut dengan jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini merupakan jalan yang paling sukar untuk kita lalui. Sehingga kan kita perlu berdoa dan meminta kepada Allah agar kita sentiasa boleh kekal di atas jalan yang lurus ini. Kerana seringkali kita tergelincir kan. Bila kita hidup ini, banyak kali dan juga banyak sangat ujian-ujian yang menggelincirkan perjalanan hidup kita. Sehingga kan kita tak sedar yang kadang-kadang diri kita semakin berakhir ataupun dunia ini sendiri akan diakhirkan oleh Allah. Kadang-kadang kerana kelekaan dan kelupaan di kalangan kita, lekanya di dalam hidup kita, sehingga kan kita ni rasa aman dan sejahtera pada diri kita. Sedangkan masa kita semakin dekat dan semakin dekat dengan Allah. Allah bila dia nak tunjuk sayangnya pada seorang hamba, Allah bagi tanda-tanda. Tanda-tanda ini merupakan persiapan awal bagi diri kita untuk kita menghadap depan Allah. Sebelum daripada ini kita pernah berbicara tentang tanda-tanda kematian. Tanda-tanda kematian ini itu satu tanda-tanda yang di saat mana kita akan dihadapkan di hadapan Allah. Hari ini kita akan sebut tanda-tanda awal bagaimana dunia ini semakin berakhir. Dunia ini semakin ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar yang dihormati sekalian, hari ini kita akan mula sebut sikit demi sedikit tanda-tanda yang akan berlaku pada kita. Tanda yang pertama itu tanda di mana diutuskan dan diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tanda awal yang menunjukkan bagaimana dunia ini Allah nak akhirkan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, di mana Rasulullah sebut bu'istu fi nasamis sa'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut aku diutuskan pada awal-awal tanda hari kiamat. Rasulullah sebut demikian, menunjukkan bahawa kita ni apabila lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya kita semakin dekat dengan hari yang Allah nak tutupkan alam ini. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bu'istu fi nafsis sa'ah. Rasulullah kata aku diutuskan pada awal tanda hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara tanda-tanda yang pertama di mana akan berlakunya hari kiamat yang kita kena faham. Dan tanda ini telah berlalu dan kita sedang melalui saat-saat yang semakin dekat dengan pada diri kita untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tanda yang keduanya, di mana ramai sangat di kalangan umat manusia ini mula mengaku menjadi nabi. Ini di antara tanda awal yang menunjukkan akan berlakunya yang disebut dengan hari kiamat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita mengenai bagaimana tanda nak berlakunya kiamat ini,
Rasulullah sebut fi ummati, disebutnya fi ummati kazzabun wad dajjalun sab'atun wa ishruna minhum arba'un niswatin wa innahum khatimun nabiyyin la nabiyya ba'di. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut di kalangan umat aku itu ada para dajjal yang akan apa dia, yang berjumlah lebih kurang 27, katanya Rasulullah. Rasulullah sebut di antara mereka tu ada 4 perempuan. Rasulullah kata demikian. Dan Rasulullah sebut, padahal sesungguhnya aku ni para nabi dan tiada nabi selepas padaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Kita dengarkan di kalangan kita ada yang mengaku jadi nabi. Ada di kalangan kita ni kadang-kadang perempuan yang mengaku jadi nabi. Ni di antara tanda-tanda lah. Tanda-tanda di mana akan berlakunya yang disebut dengan kiamat. Nak berlakunya kiamat, dia demikian. Dalam hadis sahihain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saah hatta yub'asud dajjalun kazzabun qaribun min 30 kulluhum yaz'amu annahu Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tak akan berlaku hari kiamat, kata Rasulullah, sehingga dibangkitkan pada saat akhir zaman nanti dajjalun. Dajjal ni kazzabun. Rasulullah kata pembohong dan pendusta semua. Qaribun min 30, hampir lebih kurang 30 orang. Rasulullah SAW sebut kulluhum yaz'amu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni menyangka bahawa mereka ialah rasul, padahal mereka bukan rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambar demikian. Dalam hadis yang lain Rasulullah kata, innahu sayakunu fi ummati kazzabun salasuna kulluhum yaz'amu annahu nabi wa ana khatimun nabiyyin la nabiyya ba'di. Rasulullah kata, di sana kamu akan dapati ada di kalangan umat aku yang pembohong, kata Rasulullah. Yang apa dia? Lebih kurang 30 orang. Kulluhum yaz'amu annahu nabi. Mereka menyangka bahawa 30 orang ni, mereka sangka bahawa mereka nabi. Rasulullah SAW sebut demikian. Tetapi aku ni khatimun nabiyyin. Rasulullah kata aku ni penyudah kepada nabi-nabi, la nabi ya ba'di. Tidak ada nabi lepas pada aku. Ini tanda yang kedua yang kita kena akui bahawa sedang berlaku tanda-tanda ini di kalangan kita. Kemudian tanda yang ketiga, disebutnya bahawa di mana kita dalam keadaan kita bermusafir dan kita bergerak, dalam keadaan kita tak rasa ketakutan walaupun kita keseorangan. Itu tanda-tanda yang akan berlakunya hari yang disebut dengan hari kiamat, di mana orang perempuan boleh berjalan seorang-seorang, dia tak rasa takut dalam perjalanan dia. Ini di antara tanda-tanda nak berlakunya kiamat. Maksudnya dalam ikut jarak ke tidak, Ustaz? Tak kira. Rasulullah cerita macam ni, wala taqumus saah hatta tasir al-za'inatu minal Hijaz ila al-Iraq aminatan la takhafu syai'a. Rasulullah kata tak akan berlakunya hari kiamat sehingga bergeraknya seorang wanita yang berjalan dalam keadaan daripada dia berjalan daripada negara Arab Hijaz sampai ke Iraq dalam keadaan aminatan. Dia rasa tenang je dia berjalan. Dalam keadaan dia tak rasa takut apa pun, la takhafu syai'a. Walaupun sikit pun dia tak rasa takut. Ini tanda-tanda kan, sekarang kan ramai orang yang mengembara seorang-seorang. Backpackers konon-kononnya. Kadang-kadang ada di kalangan kita padahal dia bermusafir itu dia tak rasa ketakutan pada diri dalam keadaan demikian. Ulama-ulama bincang begini, boleh jadi saat itu saat yang Islam sudah mula merata di atas dunia. Kemudian lepas pada Islam dah merata dah, datang saat yang penghujung kepada yang disebut dengan zaman, lalu ditutup alam ini, lalu berlaku huru-hara yang teruk. Tu maknanya yang disebut saat mana Islam ni dah merata, orang jalan tenang, hidup tenang dan damai. Itu tanda maknanya lepas pada aman dan damai ni akan berlaku huru-hara. Maknanya akan berlakulah kiamat lepas pada sebut. Ini tandanya. Lalu dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut la taqumus saah hatta yasir ar-rakib bainal Iraq wa Makkah la yakhafu illa ad-dalalit tariq. Ini hadis yang disebut oleh Imam Ahmad dalam musnad dia. Dia cerita bahawa tak akan berlakunya hari kiamat ini. Ini tanda-tanda awal, jangan risau. Tanda-tanda yang menunjukkan bahawa bukan lagi Allah nak jadikan terus ranak di waktu itu, tidak. Rasulullah kata tidak akan berlakunya hari kiamat
sehingga bergeraknya seorang yang bergerak seorang rakib, dia mengendalikan kenderaan dia bainal Iraq wa Makkah, di antara Iraq sampai ke Mekah, dalam keadaan yang la yakhafu illa ad-dalalit tariq. Dia tak rasa takut apa-apa kecuali dia takutnya yang disesatkan jalan saja. Yang tu je yang dia bimbangnya. Tapi kalau dia berjalan dalam keadaan jalan sikit takut, jalan keadaan takut ni, misal contoh, itu mungkin dekat sangat dah dengan kiamat. Hampir sangat dah dengan kiamat ini sendiri. Ini di antara tanda-tanda. Kemudian tanda yang keempatnya, apa lagi? Di mana harta kita mula melimpah ruah. Harta ni jadi banyak. Akhir zaman ni Allah mula keluarkan balik, jumpa balik harta Qarun. Senang bahasanya, berjumpa balik dengan gas aslinya, dengan tanahnya, dengan berbagai-bagai yang berlaku sekarang ni. Tanah pun bernilai sekarang. Tanah ni pun orang jadi nilai. Maknanya orang jual tanah yang dalam kampik dan sebagainya. Maknanya dia jadi melimpah harta, melimpah ruah dalam hidup manusia. Ini di antara tanda-tanda nak berlakunya kiamat yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitab Sahih Bukhari, hadis lebih kurang 1346, yang cerita tentang mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Rasulullah kata, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saa'ah hatta yaksuru kumul mal. Rasulullah kata, tak akan berlaku dan tak akan berlakunya hari kiamat sehingga di kalangan kamu ni banyak harta. Banyak sangat harta. Di saat mana banyaknya harta, fayafidha hatta yuhimmar rabbal mal. Man yakbalu sadaqatah hatta ya'ridahu fayaqulu alladhi ya'riduhu alaihi la araba lili. Ni Rasulullah kata sehingga harta tu melimpah ruah, sehingga pemilik harta tu mencari-cari orang untuk nak bersedekah, nak bagi-bagi je. Banyak sangat ni, duit banyak sangat. Bila duit banyak sangat, sampai waktu mana dia cari orang nak bagi tu, lalu orang tu fayaqulu alladhi ya'riduhu, ketika mana dia nak bagi pada orang yang banyak harta, orang tu kata apa dia? Dia kata, aku tak pedulilah, kerana aku pun banyak juga dengan duit. Sekarang ni kan tak ada keadaan ini mungkin. Zaman sekarang ni pantang letak je. Pantang pisang pun orang sapu zaman kita ni. Apatah lagi yang disebut kadang-kadang selipar Jepun pun orang curi. Maknanya sampai tahap demikian. Tapi tanda-tanda nak berlakunya kiamat, Allah limpahkan harta. Tetapi mungkin saja harta tu banyak, tetapi dia berkitar di kalangan orang-orang kaya saja, di kalangan orang-orang tertentu saja. Ini pun boleh terjadi juga. Tanda-tanda nak berlakunya hari kiamat yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dunia ini akan berakhir dengan cara demikian. Kemudian lepas pada itu, tanda seterusnya berlakunya fitnah yang terlampau melata dalam kehidupan manusia. Fitnah ini orang tak tahu kebenaran. Ini di antara tanda-tanda nak berlakunya kiamat. Bila seseorang lelaki itu kita tak boleh nak agak dia ni seorang soleh ke toleh. Sampai peringkat dalam keadaan seorang itu seorang lelaki baik, seorang perempuan baik, kadang-kadang dia pada waktu mana pagi dia nampak soleh, petang dia jadi jahat. Ada yang pada petang hari dia menjadi soleh, pada pagi hari pula dia menjadi jahat. Ini di antara tanda-tanda Allah nak tunjukkan bagaimana berakhirnya. Kadang-kadang orang kita ni dia bercampur cara perjalanan hidup dia. Dalam hidup dia ni dia bercampur dengan amalan-amalan dalam kehidupan dia. Yang ni pun tanda-tanda Allah nak berakhirkan alam ini. Kerana hidup kita ni, bila kita sebut kita mukmin, kita kena mesti jalan selaras. Kita tak boleh bertentangan. Tak boleh. Sekali kita buat yang soleh, sekali lagi kita buat benda yang toleh. Tak boleh. Sebagaimana orang yang jogging kan, biasa kita berjumpa dengan orang yang jogging. Kadang-kadang orang jogging, kita tanya, kenapa jogging? Saya jogging nak suruh jaga jantung saya biar jadi sihat, misal contohnya. Tapi lepas pada dia habis je jogging, dia hisap rokok, misal contoh. Untuk apa dia buat demikian? Kadang-kadang kan ada orang lepas pada jogging, dia pergi kedai restoran, dia pergi makan roti canai telur 2 biji, kemudian kena pula dengan air teh, kemudian teh tarik pula. Maknanya kontradik kan hidup dia. Jangan kontradik. Hidup kita ni mesti selaras saja. Bila hidup kita ni selaras, itu tanda kita tidak mengalami fitnah. Tetapi bila hidup kita ni mengalami dalam keadaan yang kita sebut tak boleh nak agak. Ada orang yang dia mengadukan,
Ustaz, saya hairan. Dalam hidup saya memiliki seorang suami yang rajin pergi masjid. Tetapi pada masa yang sama juga, dia ni sendiri cuai terhadap rumah tangga dia. Ada yang demikian kan. Kadang-kadang ada orang yang dia mengadu, Ustaz, saya hairan dengan isteri saya. Zikir tak berhenti, malam bangun tahajud. Tapi sumpah seranah pada saya ni di bibir dia je, Ustaz. Pernah ada juga demikian. Maknanya apa dia? Hidup dia kontradik. Maknanya fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, akhir zaman nanti kamu akan dapati demikian. Ini tanda dunia nak berakhir. Inna baina yaday sa'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita ketika mana nak berlakunya hari kiamat. Ni yang diriwayatkan oleh Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia kata, fitanan qata'il lailil muslim. Akan berlaku satu fitnah bagaikan malam yang gelap pekat, kata Rasulullah. Malam yang gelap pekat. Yusbihur rajulu fiha mu'min wa yumsi kafiran. Ada orang yang pada pagi-pagi hari dalam keadaan mukmin. Di mulut dia ni, bibir dia ni zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bila masuk pejabat, sumpah seranah orang. Ni. Tengok bagaimana berubahnya peribadi dia. Ada kita jumpa dengan orang yang sedemikian rupa. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang yang pada petang hari, dia dalam keadaan mukmin. Elok je dia. Dengar je kalimah-kalimah yang baik. Tapi pada siang hari pula, pada malam hari yang baik, siang hari dia jatuh dalam keadaan perangai peribadi yang kufur pada Allah. Kemudian al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk di waktu itu lebih baik daripada orang yang berdiri, kata Rasulullah. Rasulullah cerita, wal qa'im fiha khairun minal mashi. Yang berdiri itu lebih baik daripada orang yang berjalan, kata Rasulullah. Di akhir zaman nanti. Kemudian wal mashi fiha khairun minas sa'i. Yang berjalan itu lebih baik daripada yang berlari. Rasulullah nak gambarkan tentang saat ini. Saat yang fitnah yang banyak. Fakassiru kisiyakum wa qatti'u awtarakum wadribu suyufakum bil hijarah fa in dakhala ala ahadikum baitahu falyakun ka khairil bani adam. Rasulullah kata apa dia? Dalam keadaan demikian, patahkanlah busa-busa kamu, kata Rasulullah. Putuskanlah tali-tali busa kamu tersebut dan pukullah pedang-pedang kalian ke batu. Jika rumah salah seorang daripada kalian dimasuki fitnah, jadilah seperti yang terbaik daripada kedua anak Nabi Adam itu, Habil alaihissalam. Waktu mana abang dia tersebut, Qabil, nak bunuh dia, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak. Rasulullah cerita dalam Al-Quranul Karim, cerita waktu mana abang dia nak bunuh dia ni, dia sebut pada abang dia, abang, kalau abang menggerakkan tangan abang, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani, abang gerak je tangan abang nak bunuh saya, ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak, saya tak akan gerakkan sikit pun tangan saya untuk memukul dan membunuh abang pula. Kenapa? Inni akhafullah rabbal alamin. Kerana saya hanya takut pada Allah yang menjaga alam ini. Ini katanya adik dia Habil terhadap yang disebut dengan abang dia tadi. Ini nak gambarkan, kalau kita berlaku di saat ini, Rasulullah kata, kamu jadi bagaikan Habil. Habil yang bertahan dalam ujian-ujian yang sebegini. Ini di antara tanda yang kelima. Yang keenam, Rasulullah SAW cerita tanda akan berakhirnya alam ini bila kamu tengok perniagaan itu menjadi satu rebutan di kalangan manusia. Manusia dah mula berebut nak berniaga. Ramai kan sekarang kan kita tengok berebut orang. Ni buka bazar Ramadan, lagi berebut. Semua nak berniaga, rela ambil cuti nak berniaga. Orang nak berniaga. Menjadikan satu perniagaan itu satu cara untuk masing-masing dalam keadaan rasa seronok. Seronok berniaga. Dan di waktu itulah berlakunya yang disebut dengan penipuan. Di waktu itulah yang berlaku yang disebut dengan markup harga. Yang di waktu itulah berlakunya berbagai-bagai unsur-unsur tadi. Yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim, meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut, baina yaday sa'ah taslimul khassah wa fushuhu tijarah hatta tusharikul mar'ah zawjaha fit tijarah. Rasulullah kata apa dia? Menjelang nak berlakunya hari kiamat nanti, kata Rasulullah, salam hanya diucapkan oleh orang-orang tertentu je. Orang-orang tertentu je. Kita ni kan cuba kita perhati, nak bagi salam tu kan payah orang kita. Payahnya nak bagi salam. Saya pernah sebut di sini, budaya kita bagi salam ni kan sukar.
kita tak payah sangat. Cuba kita perhati di kalangan kita, sesama kita, suami isteri, ada kita bagi salam. Jarang kita nak bagi salam. Naik je atas kereta, kenapa lambat sangat ni? Dia tanya demikian. Nak sebutnya gambaran demikian, kenapa tak balas mesej? Dia akan tanya soalan demikian. Patutnya mulakan bagi salam dulu. Suami isteri sebarkan salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Pagi-pagi lagi menggerakkan dengan salam. Assalamualaikum dan Assalamualaikum. Tapi payah dalam hidup kita. Budaya bagi salam ni bukan ada pada orang kita. Ada pada siapa? Di akhir zaman ni ada pada peminta sedekah. Peminta sedekah kan sentiasa bagi salam. Kita perhati di kalangan kita. Cuba kita tengok orang Arab, dia suka bagi salam. Naik bas dia bagi salam. Bila naik bas, satu bas jawab salam. Waalaikumsalam. Tapi orang kita, cuba kita naik bas, kita bagi salam. Assalamualaikum. Satu bas memandang muka kita. Tengok kita atas bawah. Tu nak minta derma lah tu disebut. Tu nak minta derma. Maknanya budaya kita ni payah. Rasulullah kata, ni tanda-tanda akhir zaman. Kemudian kata Rasulullah, wa fusyut tijarah. Rasulullah kata, semakin berkembang perniagaan-perniagaan. Cuba bergerak pada waktu malam. Kita bergerak pada waktu malam, ada je orang meniaga. Kecil-kecil pun orang meniaga. Meniaga. Kemudian kata Rasulullah, meniaga ni, hatta tusyarikal mar'ah zawjaha fit tijarah. Sehingga kan seorang isteri buat satu syarikat dengan suami dia untuk meniaga. Ini tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda yang kita menuju pada saat di mana nak berlakunya yang dinamakan dengan hari kiamat. Dalam kaedah beragama ni, biasanya isteri ni duduk je kat rumah, yang cari rezeki ni yang disebut dengan suami. Tapi akhir zaman apa dia? Orang perempuan terpaksa untuk bekerja juga. Kadang-kadang suami pula ambil duit daripada isteri untuk nak membiayai dan disebut kehidupan. Ini tanda nak berlakunya kiamat. Patutnya yang membiayai kehidupan ini bukannya seorang isteri. Yang membiayai kehidupan ni suami. Suami kena bertungkuh lumus dalam menyusun rumah tangga, dalam mengatur kehidupan. Tapi tak, akhir zaman nanti, katanya Rasulullah, di mana orang perempuan bekerja tu sama dengan kedudukan orang lelaki. Sampai tahap demikian. Ini keadaan yang berlaku. Kemudian yang seterusnya, tanda-tanda lagi Rasulullah sebut, apabila ibu mula melahirkan tuannya. Di antara tanda-tanda yang biasa disebut, tanda-tanda di mana ibu-ibu mula menjaga anak. Kemudian bila anak tu membesar, anak ni sendirinya dalam keadaan yang anak ni sendirinya dia lahirkan zuriat dia, dan ibu dia terpaksa mengasuh anak pula. Yang ni akhirnya ibu dia menjadikan yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antalidal ammatu rabbataha. Ketika mana seorang hamba melahirkan yang disebut dengan tuannya. Ni anak ni bercakap kasar dengan ibu. Ni dalam hadis Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sa'ukhbiruka an asyratiha iza waladat ammatu rabbataha. Ketika mana Jibril tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, tanya masa'ah, apa dia hari kiamat? Lalu Rasulullah ditanya, bila matas-sa'ah, bila berlakunya kiamat? Rasulullah kata, orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Rasulullah jawab demikian. Lalu kalau begitu, wa ma asyratuha, dan apa tanda-tanda nak berlakunya kiamat? Rasulullah kata, sa'ukhbiruka an asyratiha idza walad ammatu rabbataha. Katanya Rasulullah, bila aku nak bagi tanda-tandanya, bila seorang ibu melahirkan tuan padanya. Zaman kita lah, ramai mana anak-anak yang tak tanya khabar ibu kan? Kena ibu dulu tanya khabar anak dia. Zaman kita ni, ramai mana anak-anak yang sibuk sangat dalam kehidupan dia, sampai peringkat ibu dia kena telefon tanya khabar dia. Man, apa khabar kamu, Man? Man, apa khabar kamu, Man? Lama dah ibu tak dengar cerita kamu. Itu tanda bahawa anak ni kita sudah menjadi tuan kepada ibu. Bukan demikian. Sepatutnya kita bukan demikian sebagai seorang mukmin. Kemudian yang ke-8, tanda-tanda lagi, apabila umat Islam mula menjadi ratahan makanan kepada orang-orang bukan Islam. Umat Islam tidak ada daya juang dalam kehidupan mereka. Kehidupan orang Islam ni dah jadi budak-budak, menjadikan dagangan, ataupun kita pergi ke mana pun, bos-bos ini semuanya orang bukan Islam. Tetapi yang kat bawah tu orang Islam, dipergunakan orang Islam. Orang Islam dah tak ada kekuatan, walaupun umat Islam itu ramai. Di waktu mana sahabat-sahabat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud,
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah kata yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalat ila qas'atiha. Faqala qailun wa min killatin nahnu yawma idzin qala bal antum yawma idzin kathir walakinnakum wusa'un kawsa'is sail wa la yanzi'anna Allah min suduri aduwikum mahabbata minkum wa la yakzifanna Allahu fi qulubikum al-wahn. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahn qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rasulullah kata akan datang satu zaman nanti di mana umat yang lain, umat manusia yang lain ini akan menjadikan kamu bagaikan satu hidangan. Orang Islam ni diratah dalam keadaan kama tada'al aklatu ila qas'atiha. Sebagaimana kamu tengok satu hidangan yang besar begitu, orang semua ambil dalam hidangan itu. Faqala qailun, lalu ada di kalangan sahabat ini tanya Rasulullah, wa min killatin nahnu yawma idzin, adakah kami ni sedikit sangat di waktu itu ya Rasulullah? Rasulullah kata, bal antum yawma idzin kathir, bahkan kamu ramai di kalangan kamu, tapi walakinnakum gusa'un kawsa'is sail. Rasulullah kata kamu bagaikan buih-buih di lautan saja, tak ada kekuatan dalam hidup kamu. Maknanya buih-buih ni kita tengok bila kita pegang rapuh, bila kita ambil, kita nak buat apa terhadap buih itu, tak ada nilai. Dia panggil demikian. Umat Islam sekarang tak ramai ke? Ramai, bilion. Tapi umat Islam menjadi takut kepada orang bukan Islam. Menjadi tak ada hebah, tak ada yang disebutkan gah dalam hidup mereka. Lalu katanya Allah, wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikum mahabbata minkum. Allah telah cabut dalam hati musuh-musuh kamu itu perasaan mahabbata minkum. Perasaan kamu ni hebat dalam jasad kamu. Dulu-dulu kan orang memandang orang Islam ni hebat. Kita buat contoh siapa? Muhammad Al-Fatih. Kita buat contoh yang mudah. Muhammad Al-Fatih tu, walaupun dia usia 21 tahun, menjadi kejutan kepada yang disebut dengan kerajaan Byzantine. Dia boleh merobohkan kota Constantinople itu. Dalam jarak yang sebegitu, dalam kekebalan yang hebat itu, tiba-tiba dalam usia dia 21 tahun. Kita bayang bagaimana hebatnya Muhammad Al-Fatih. Tapi sekarang ini, siapa Muhammad Al-Fatih yang baru? Di zaman kita ni, siapa di kalangan kita yang menjadi Salahuddin Al-Ayyubi? Siapa di kalangan kita yang rasa hebat? Dalam orang Islam, orang bukan Islam tengok rasa gerun dengan kekuatan ilmunya, kekuatan kesolehannya, kekuatan yang namakan dengan pribadi dan namanya. Tak ada lagi di kalangan kita pada hari ini. Kecuali kita boleh lahirkan keadaan demikian. Rasulullah kata, wala yakzifannallahu fi qulubikumul wahn. Yang Allah tarik daripada jasad kamu itu perasaan mahabbah. Daripada orang kafir. Orang kafir tengok kamu tak ada hebat lagi. Tetapi yang bahayanya, bila Allah campakkan dalam hati kamu perasaan al-wahn. Satu penyakit al-wahn. Fi qulubuhumul wahn. Fi qulubikumul wahn. Rasulullah kata dalam hati kamu tu penuh dengan penyakit al-wahn. Lalu sahabat tanya, faqala qailun, ditanya lagi oleh sahabat ni, ya Rasulullah, wa mal wahn? Ya Rasulullah, apa dia al-wahn ya Rasulullah? Sahabat-sahabat nak tahu, tak pernah dengar ni al-wahn. Lalu sahabat katanya Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu terlampau mencintai dunia, kata Rasulullah, dan kamu benci terhadap kematian. Sebut mati pun tutup radio. Orang kita kan, betapa ramai orang kita bila tengok van jenazah pun pejah mata dia. Van jenazah je, bukannya ada jenazah lagi, tapi tak naknya. Betapa di kalangan kita sebut orang mati, dia paling terus. Tak naknya ingat pada kematian. Kerana apa dia? Kerana dia telah ditimpa dengan penyakit al-wahn dalam jasad mereka ini sendiri. Kemudian tanda yang seterusnya, tanda apa lagi? Rasulullah digambarkan tanda akhir zaman lagi, bila wanita-wanita dah mula telanjang, berjalan dalam keadaan tidak menutup aurat. Bukan maksudnya bogel, tidak. Tetapi yang saya maksudkan di sini, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila wanita-wanita tak rasa dia, wanita-wanita muslimah ini tidak rasa diri dia perlu menutup aurat. Dan dia rasa bahawa itu keperluan diri dia, bukan keperluan yang disebut dengan agama. Yang ni yang jadi bahaya. Saya ingin sebut pada para pendengar, jangan biarkan keluarga kita tidak menutup aurat. Terutama bagi orang perempuan.
orang perempuan dia kena tutup aurat dalam hidupnya. Kerana aurat itu lambang kemahkotaan dalam hidupnya. Lambang ketenangan pada diri dia. Bila dia tak tutup aurat, maknanya ini di antara tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda yang kita dah tanda dunia kita nak berakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang menunjukkan bagaimana ada orang perempuan yang tak pakai baju. Maksudnya kadang-kadang dia pakai baju macam baju dalam saja dia berjalan. Letak dengan baju yang nipis itu. Kemudian dalam keadaan pakai seluar pendek. Dalam keadaan yang dia telanjang kepalanya. Dalam keadaan dia tabarruj dia dan sebagainya. Semua itu menunjukkan tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda yang disebut. Rasulullah kata sinfan min ahlin nar lam arahuma. Rasulullah kata ada dua kelompok manusia yang di antara penghuni neraka yang belum pernah aku melihatnya. Rasulullah sebut demikian. Apa dia? Qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'u kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimati bukhtil ma'ilatin la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masiratin kadza wa kadza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ada dua kelompok yang penghuni neraka yang aku tak pernah lihat sebegini. Rasulullah kata yang pertama, satu kaum yang memiliki ekor dia seperti ekor lembu yang digunakan untuk memukul manusia dan wanita, memukul manusia. Ni satu kelompok. Katanya Rasulullah, aku tengok, Allah ngeri sungguh aku tengok keadaan pada diri dia. Yang kedua katanya Rasulullah, siapa dia? Wanita-wanita yang dalam keadaan yang berpakaian tapi telanjang. Wanisa'u kasiyatun ariyatun, dalam keadaan telanjang yang condong dan kemudian mencondongkan kepala dia, dan mumilatun ma'ilat, dia guna sanggul-sanggul yang tinggi naik ke atas. Ru'usuhunna ka'asnimatin bukht, kepala dia katanya Rasulullah macam unta-unta yang sedang bergerak-gerak dalam keadaan yang kalau dia berjalan tu nampak dalam keadaan macam bonggol-bonggol unta di belakang, di kepala dia. La yadkhulunnal jannah, dia tidak akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Mereka tak akan masuk syurga, bahkan tak mampu nak mencium pun bau syurga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yajidna rihaha. Yang dia pakai, kalau dia pakai kain tudung pun, kain tudung tersebut dalam keadaan yang dia nak bermegah-megah. Saya nak tegur sikit, orang kita kadang-kadang berebut nak beli kain tudung saja. Kadang-kadang sampai peringkat kita bertengkar-tengkar nak beli satu benda yang kita tahu benda tersebut apa dia. Bimbang kalau sekiranya kita tak jaga dalam hidup kita ini, tengok dengan kain tudung itu kita masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi demikian. Tetapi biarlah kita ni kain tudung yang benar-benar menepati syariat beragama. Jangan kain tudung yang bonggol yang tinggi itu pun Rasulullah tegur. Apatah lagi kain tudung yang singkat, kain tudung yang dalam keadaan sebiasa-biasa saja. Ini diajar dalam hidup kita. Rasulullah kata, wala yajidna riha, tak bau pun syurga Allah pada kamu. Tak bau syurga, dan bauan syurga ni la yujadu min masiratin kadza wa kadza. Rasulullah kata bauan syurga ni jarak dia daripada sekian ke sekian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya jauhnya gambaran ini. Kemudian saya nak sebut sikit lagi tentang mengenai tanda-tanda yang seterusnya. Tanda apa dia? Akhir zaman nanti kamu boleh lihat manusia berlumba-lumba untuk meninggikan bangunan. Ini tanda-tanda. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut saja kepada malaikat Jibril, di antaranya wa antaral hufatal uratal alatal ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Rasulullah kata, apabila kamu lihat orang yang dia berjalan selekeh je, bawa beg ajinamoto je, senang ceritanya. Orang yang dalam keadaan yang dia biasa-biasa saja pun, ri'a asya'i, dia pengembala kambing saja. Dalam keadaan begitu, yatatawaluna fil bunyan, dia pula sibuk meninggi-ninggikan bangunan-bangunan ini. Siapa dia? Cuba tengok sekarang kan di Dubai, kita tengok negara-negara yang sedang membangun. Siapa mereka? Asalnya Arab Badui kampung je. Tetapi Allah jadikan pada diri dia tersebut akhirnya naik bangunan pencakar langit dan sebagainya. Di antara tanda-tanda yang kita akan berlaku keadaan yang di mana kitanya semakin dekat dan semakin dekat dengan saat yang disebut berakhirnya dunia. Kemudian saya nak sebut yang ke-11, tanda lagi. Apa dia?
bila orang mula sibuk nak menghiasi masjid tetapi tidak menghidupkan masjid. Masjid banyak tapi di akhir zaman nanti masjid tu cantik, masjid cantik tapi kosong, tak ada majlis ilmu. Ni di antara tanda-tanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Rasulullah kata ya'ti 'alan nasu zamanun, akan sampai satu zaman la yabqa minal islam illa ismu, tak ada kekal apa-apa Islam pada seorang hanya pada nama, wala minal Quran illa darsu, tak ada apa-apa daripada Quran kecuali sibuk orang belajar tentang tajwid, belajar tajwid, begitu je. Yu'ammiruna masajidahum, kamu membanyakkan masjid, wahya kharab an zikrillah, tapi masjid tersebut sunyi daripada mengingati Allah. Jangan kita biar masjid kita biar banyak, tetapi jangan sibuk dengan hias je masjid. Dapat duit mingguan simpan buat FD setengah-setengah masjid. Jangan kita di kalangan kita demikian. Dapat duit je gunakan untuk memakmurkan masjid. Buat program-program yang disebut masjid ni biar jadi center kepada orang Islam, menjadikan tempat pertemuan orang Islam, dan masjid bukan tempat perbalahan orang Islam. Biar dijadikan masjid ni tempat yang menjadi aman dan damai, tempat yang menyelamatkan orang Islam daripada kemusnahan dan kehancuran. Ini di antara tanda-tanda. Kemudian akhirnya tanda pada petang ni kita nak sebut sikit lagi. Tanda apa dia? Waktu kita ni terasa cepat. Akhir zaman, masa kita ni cepat kan, macam kita kuliah ni cepat je nak berakhir. Masa kita dah cepat dah tanda. Ini disebut dalam kita pun rasa cepat. Sekarang berapa dah umur kita? 40 lebih umur kita kan. Rasa baru je kahwin 40 lebih. Kita terkejut, rasa baru je keluar daripada sekolah menengah, rasa baru je kita jumpa dengan kawan-kawan kita. Kadang-kadang kita berjumpa kawan-kawan kita terkejut tengok muka kita. Terkejut, kenapa tua sangat katanya kawan kita. Dia tak perasan dia pun tua sama dengan muka kita juga. Nak sebutnya gambaran bagaimana kita ni, masa kita ni berlalu semakin cepat dan semakin cepat. Ni tanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut daripada dalam Musnad Ahmad daripada Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut la taqumus saah hatta yataqarabaz zaman fatakun as-sanah kasyahri wa yakun ash-shahr kal-jum'ah wa takun al-jum'ah kal-yawm wa yakun al-yawm kas-sa'ah wa takun as-sa'ah ka-ikhtiraqis sa'fati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah kata tak akan berlaku hari kiamat. Sehingga bila? Sehingga kan masa ni menjadi sempit. Dalam hidup kita ni jadi cepat. Rasa cepat je, baru je kita datang daripada kerja, datang daripada rumah untuk kerja, kena balik dah kita. Tak kereta dah kita rupa-rupanya. Ni Rasulullah kata, sebagaimana kamu rasa setahun, bagaikan sebulan. Sekejap kan? Rasa baru je keluar Ramadan. Nak Ramadan dah kita. Sekejap dalam hidup kita. Kemudian Rasulullah kata, sebulan bagaikan satu Jum'ah. Seminggu. Sebulan bagaikan satu minggu. Satu minggu wal Jum'ah wa takuna Jum'ah. Seminggu, di antara seminggu tu rasa kal yaum, bagaikan sehari je. Sekejap je kita rasa. Baru je kan kita kuliah cerita tentang mengenai hari kiamat pada mahsyar pada minggu yang sudah. Hari ni kita cerita balik, kejap je pada diri kita. Wa yakunul yaum kas-sa'ah. Rasulullah kata hari itu bagaikan satu jam. Wa takunus sa'ah ka ihtiraqis sa'fati. Rasulullah kata tetapi sehari itu bagaikan sekelip mata. Sekejap saja dalam hidup kita. Ini di antara tanda-tanda yang di mana dunia ini semakin berakhir, dan saya akan sebut dalam tanda-tanda yang akan datang nanti tentang mengenai tanda-tanda besar bagaimana akan berlakunya hari yang Allah mula zilzalkan bumi ini. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya-Allah. Tu 12 tanda awal dunia berakhir dia telah pun Ustaz kupaskan satu persatu, dan semua orang telah pun congak-congak Ustaz sambil dengar Ustaz cakap kan adakah dah berlaku sekarang. Dan dengan contoh-contoh sekali pastinya kita pun dah tahu kat mana tahap kita mungkin Ustaz secara kasarnya, insya-Allah berdasarkan apa yang telah Ustaz terangkan. Dan kita akan berhenti rehat seketika. Kita ada masa sedikit saja nanti insya-Allah untuk sama-sama kalau kita sempat nak raikan soalan-soalan sahabat kita. Kita akan berhenti rehat. Bagi anda yang ke mana-mana teruskan bersama kami menerusi Mau'izati Ilham.
Sinari petang anda bersama Aman Palestin. Berhad bersama kami membantu mereka bebaskan Al-Aqsa, selamatkan Palestin. Layari www.amanpalestin.net atau FB Aman Palestin. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini menerusi program Mau'izati bersama yang bahagia Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani di Konti IKIM FM. Kita membicarakan tentang tanda awal dunia berakhir. Ustaz, sampai ke akhir hujung ni Ustaz, masih lagi kita menghitung-hitung sebenarnya, dekatnya sebenarnya ya kita dengan kiamat yang dinyatakan sebagai hari dunia berakhir tu Ustaz. Cumanya mungkin di kesempatan yang kita ada ni Ustaz agak terbatas. Macam Ustaz kata lah tadi kan, satu hari tu macam sekelip mata je, Masya Allah. Mungkin juga sedikit kesimpulan yang boleh Ustaz berikan untuk minggu ini, silakan. Saya nak ingatkan pada diri saya dan para pendengar sekalian supaya banyakkan amalan, supaya kita tidak timbul penyesalan bila kita berhadapan keseorangan bila menghadap di hadapan Allah. Kerana di antara perkara yang biasa berlaku di kalangan kita kelekaan dalam kehidupan, sehingga kan amalan-amalan kita ini tak cukup untuk kita nak bawa ke hadapan. Bahkan kita rasa selesa dan hidup dalam keadaan tenteram ini menjadikan diri kita ini kita tidak akan dipanggil menghadap depan Allah konon-kononnya. Tetapi bersiap sedialah kerana giliran ini akan sampai. Seringkali sahaja kita menyebut tentang orang tu dan orang tu yang meninggal dunia. Sikit lagi orang akan sebut kita pula di antara orang tu dan orang tu yang akan dihadapkan di hadapan Allah. Jangan tunggu saat di mana berlakunya kiamat. Kerana dalam hidup kita akan berlaku kiamat kecil yang akan berlaku pada seorang. Tanda-tanda kita dah banyak. Allah jadikan uban, Allah jadikan dalam hidup kita ini kesakitan, Allah jadikan banyak perkara. Oleh demikian, jangan kita biarkan diri kita keseorangan dalam waktu mana kita menghadap di hadapan Rabbul Jalil nanti, insya-Allah. Masya-Allah, terima kasih banyak Ustaz. Peringatan yang sangat baik Ustaz untuk kita pegang, untuk kita menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Apapun, terima kasih banyak Ustaz. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.